Okey, sekarang heboh kan pasal zikir menggunakan perkataan Allah secara mufrad. Allah, Allah, Allah. Banyak sangat ustaz-ustaz, bahkan ulama, saya pun dengar video daripada ulama yang terkenal, dia kata tak salah berzikir menggunakan perkataan Allah, Allah. Dan ini bukan pendapat saya. Kalau mereka berpandu kepada apa yang dicakap oleh ulama, saya pun dengar juga pendapat ulama. Jadi kalau kita balik kepada ulama, dia tak akan selesai masalah. Sebab setiap ulama ada pandangan masing-masing, latar belakang ilmu yang berbeza, mazhab yang berbeza, maka akhirnya tak akan selesai masalah. Sebab tu kalau kita tadabbur Al-Quran, kita ikut Al-Quran, selesai masalah. Allah kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Sekiranya kamu berselisih pendapat dalam apa saja perkara, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Dan Allah bagi amaran dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah bagi amaran, demi Tuhan engkau semua manusia tak akan beriman, sehinggalah engkau dijadikan sebagai hakim. Bila berselisih, berbeza, dia refer kepada engkau. Satu, syarat nak beriman kepada Allah. Allah kata tak beriman selagi bila ada masalah tak kembali pada Rasul. Kemudian bila kembali pada Rasul, yang kedua, step kedua beda. Dalam hati dia, dia terima sepenuhnya apa yang Nabi buat. Tanpa ada rasa ragu, tanpa ada rasa tak puas hati. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dia berserah sepenuhnya kehidupan dia, ibadatnya kepada Allah dan Rasul. Jadi, pasal berzikir menggunakan perkataan Allah, Allah, bila kita rujuk kepada Quran dan hadis, tidak ada. Ada orang kata, Allah kata, uzkurullah, sebutlah Allah. Ulama mengatakan, sebut Allah tu makna mentaati Allah. Yang paling besar, sebut Allah ialah taat. Berapa ramai yang mulut berzikir tapi buka aurat. Itu bukan sebut Allah. Jadi zikrullah yang paling asas, mentaati perintah Allah. Zikir dengan lisan tu nombor 2, nombor 3. Kadang-kadang kita tak perlu sebut pun. Kita pergi solat, itu pun zikir. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, Allah kata, wahai orang beriman, bila diseru kepada solat, maka bersegeralah kepada zikrillah. Zikrillah. Zikir apa tu? Solat. Jadi kita kena faham apa maksud zikir yang sebenar. Zikir yang sebenar luas. Dan yang paling besar, yang paling asas ialah mentaati perintah Allah. Barulah datang zikir secara lisan. Jadi dalam Quran, tak ada ayat Quran yang sebut secara jelas boleh berzikir Allah, Allah. Tak ada. Ada orang kata, bila Rabah, bila diseksa di Mekah oleh orang musyrikin, dia sebut ahad, ahad. Dia kata itu dalil, boleh sebut Allah, Allah. Pertama sekali, Allah bila tak sebut Allah, Allah, Allah bila sebut ahad, ahad. Sekarang perbincangan kita ialah perkataan Allah. Satu, tak betul dah. Yang kedua, kenapa Bilal sebut ahad-ahad? Sebab masa tu, Bilal dipaksa oleh orang musyrikin supaya mengaku Tuhan tu dua, Tuhan tu banyak. Maka Bilal nak menafikan dengan tegas. Bilal kata ahad dan Bilal ulang ahad-ahad. Itu bukan zikir, itu menafikan paksaan orang musyrikin Mekah. Tak boleh, itu bukan dalil boleh berzikir Allah, Allah. Dan ada satu lagi hadis, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat. Tidak akan berlaku kiamat dalam keadaan orang boleh sebut Allah, Allah. Itu bukan dalil boleh berzikir Allah, Allah. Ulama mengatakan itu sebagai dalil bahawa sampai satu masa dekat-dekat kiamat tak ada seorang pun boleh sebut perkataan Allah. Kalau dia nak berdoa pun tak boleh sebut Ya Allah. Tak boleh sebut Allahumma. Bukan maksud berzikir. Dan dalil yang paling jelas ialah tidak ada satu hadis pun daripada Nabi yang Nabi berzikir Allah, Allah. Tak ada. Bahkan terlalu banyak hadis yang Nabi sebut zikir yang terbaik apa dah? Afdaluz zikri, bukan Allah. Zikir yang terbaik, yang afdal, la ilaha illallah. Ada maksud dia, ayat yang lengkap. Nabi tak kata afdaluz zikri Allah, Allah, Allah. Tak ada. Kalau itu zikir dah terbaik, makna Allah tu bukan zikir lah. Dan Nabi juga sebut dua kalimah
yang paling ringan di lidah, tapi berat pada timbangan dan sangat Allah suka. Bukan Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi banyak sangat hadis yang Nabi sebut zikir yang lengkap, yang ada maksud memuji Allah. Dan Nabi siap sebut kelebihannya. Jadi kenapa kita nak zikir perkataan Allah yang Nabi tak pernah buat dan tak tahu apa kelebihannya? Ingat satu ayat daripada surah Al-Hujurat, Allah bagi amaran. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Allah bagi amaran, wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Bila nak buat ibadat, nak solat, nak puasa, nak zikir, jangan mendahului Allah dan Rasul. Apa jangan mendahului? Maknanya kalau nak zikir, nak solat, nak ibadat, cek dulu tengok. Ada tak dalam Quran? Ada tak dalam hadis? Kalau tak ada, jangan buat. Bila kamu nak buat, pakai buat aja, tanpa kamu cek dalam Quran, tanpa kamu cek pada hadis Nabi, kamu telah mendahului Allah dan Rasul. Maka kesannya apa? Allah kata di hujung ayat kedua, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kesannya bila kamu buat apa saja, kamu mendahului Allah dan Rasul, ataupun lebih tepat kamu memandai-mandai. Yang Nabi tak buat, kamu memandai-mandai. Allah bagi amaran, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Semua amalan kamu sia-sia dan kamu tak sedar pun. Tengok, Allah bagi tahu. Kenapa kamu tak sedar? Sebab kamu rasa benda tu baik. Apa masalahnya? Sebut Allah. Bukan menyanyi, bukan mencarut Allah. Bukan soal perkataan Allah, tapi soalnya Nabi buat tak? Sebab Allah bagi syarat. Saya nak tanya, orang yang nak sebut Allah ni, kenapa nak sebut Allah? Sebab kamu cinta Allah. Betul tak? Saya nak tanya, orang yang suka zikir Allah, walaupun Nabi tak buat, sebab apa? Sebab kamu cinta Allah. Kalau betul kamu cinta Allah, ingat satu ayat surah Ali Imran ayat 31. Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katalah wahai Muhammad, bagi tahu pada sesiapa yang mendakwa dia cinta Allah. Bagi tahu pada mereka, cinta pada Allah bukan sebarangan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Bagi tahu mereka, ikut engkau. Ikut engkau. Apa makna ikut? Yang Nabi buat, kita buat. Yang Nabi tinggal, kita tinggal. Itu makna ikut. Kalau yang Nabi buat, kita buat. Yang Nabi tak buat, kita buat juga. Itu ikut separuh. Ikut yang lengkap ialah yang Nabi buat, buat. Yang Nabi tinggal, tinggal. Jadi pendapat paling kuat, tidak ada dalil. Satu lagi, kalau zikir Allah tu terbaik, sahabat yang paling pertama buat. Sahabat yang paling pertama buat. Tak ada satu periwayat Abu Bakar ke, Umar ke, Osman ke, Ali ke, zikir Allah. Dan saya nak sebut satu lagi, kita selalu baca ayat Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasul, Allah kata apa? Sesungguhnya pada Rasul ada ikutan terbaik. Kita baca ayat tu. Tapi bila buat ibadat, kita tak ikut Rasul. Mana mulut baca ayat, puji Rasul, ikutan terbaik. Tapi bila beribadat, ikut siapa? Ada satu video, dia kata bila bangun malam, cakap dengan lembut, dengan sayu, apa dah? Ya Allah, lagi sayu, lagi Allah suka. Kata Imam Ghazali, ya Allah, mana kata Nabi Muhammad? Jangan tinggal Nabi. Nak sebut ulama lain, okey, tak salah. Tapi sebut Nabi dulu. Nabi bangun malam tak? Ya. Nabi bangun setiap malam tak? Ya. Cek dulu apa Nabi buat. Nabi sebut tak bila bangun malam? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tak ada. Nabi bila bangun malam, sapu muka. Kemudian Nabi tengok langit dan Nabi baca 11 ayat akhir surah Ali Imran. Lepas tu Nabi ambil wuduk. Lepas tu Nabi solat. Dan Nabi menangis. Sampai subuh. Tak ada satu riwayat pun Nabi bangun tengah malam merayu, Ya Allah, Ya Allah. Sehingga ustaz ni kata, saya baca 100 kali. Siap dengan bilangan, Ya Allah. Saya rasa, bila saya dengar, saya rasa, di mana Nabi dalam hati kamu? Di mana Nabi? Di mana Nabi? Nabi contoh terbaik, pengiktirafan daripada Allah. Tiba-tiba kamu nak buat ibadat, kata si fulan. Di mana Nabi? Di mana cinta Allah? Cinta Allah syarat dia ikut Nabi.
Wallahu a'lam.